Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, lafaz bismillah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang mentadbir sekalian alam. Bersyukur kita pada hari ini kerana kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menghadiri program One Step Closer julung kalinya Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Sya'ari bin Abdul Rahman. Seterusnya yang dikasihi rakan-rakan mahasiswa, mahasiswi dan penonton yang hadir pada malam ini. Suka untuk saya ingatkan kepada semua untuk berkongsi kepada sahabat-sahabat yang lain berkenaan program kita pada hari ini. Memperkenalkan diri, saya Fatimah Al-Zahra binti Abdul Fattah, Ahli Sekretari Exco Dakwah dan Kebajikan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya sebagai pengerusi anda pada malam ini. Baiklah, kita akan teruskan ke agenda utama kita pada malam ini. Untuk makluman hadirin penonton, forum pada malam ini kita akan bawakan moderator kita iaitu Saudari Nurul Aina binti Sanusi, Exco Dakwah dan Kebajikan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya untuk bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Sya'ari bin Abdul Rahman. Tanpa melengahkan masa, saya sukacitanya menyerahkan majlis kepada moderator kita pada malam ini, Saudari Aina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Sya'ari Abdul Rahman selaku panel kita pada malam ini, pihak penganjur, ahli jawatankuasa program dan rakan-rakan penonton yang saya kasihi sekalian. Memperkenalkan diri saya Aina Sanusi, pelajar tahun 2 Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam, juga sebagai Exco Dakwah dan Kebajikan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya, moderator anda pada malam ini. Tajuk forum kita pada malam ini adalah memanfaatkan media sosial sebagai pentas dakwah. Sebelum kita teruskan forum kita pada malam ini, marilah kita sama-sama berkenalan dengan panel jemputan kita yang sangat hebat dan disegani ramai. Jadi nama diberi Muhammad Sya'ari bin Abdul Rahman. Beliau merupakan anak jati Kelantan dan telah berkahwin serta dikurniakan 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Beliau kini berkhidmat sebagai jurulatih utama di Tadabbur Center Sendirian Berhad dan juga sebagai penyampai tetap segmen mingguan Assalamualaikum Ustaz di TV Al-Hijrah pada tahun ini. Seterusnya, beliau juga mempunyai kelulusan sarjana muda Bahasa dan Sastera Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mempunyai kelulusan sarjana dan Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berpengalaman sebagai penyampai tetap segmen Ibrah di Radio IKIP FM selama 5 tahun. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai penyampai segmen mingguan Refleksi Al-Quran di TV Al-Hijrah pada tahun 2019. Beliau juga merupakan seorang penulis buku yang hebat. Antara buku-buku yang dikarang oleh beliau ialah Kuasa Kepimpinan Al-Fatih, Berfikir Gaya Al-Fatih, Perempuan yang Baik-Baik dalam Al-Quran, Lelaki yang Hebat-Hebat dalam Al-Quran dan banyak lagi. Jadi untuk mendapatkan buku penulisan Ustaz Ari, boleh dapatkan di Paradigma Ibrah Publication melalui aplikasi Shopee. Baiklah, saya akan terangkan terlebih dahulu format forum kita pada malam ini. Forum kita akan berlangsung sebanyak 3 pusingan dan panel diberi masa 30 minit untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Setiap penonton yang ingin bertanyakan soalan boleh ajukan persoalan di ruangan komen dan akan dijawab pada akhir sesi forum. Sebelum kita mulakan soalan yang pertama, sila like dan share live ini sebarkan seluas-luasnya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan sedikit tentang pengenalan dakwah itu sendiri? Mungkin dari segi definisi, rukun dan hukum berdakwah. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada saudari Aina Sanusi selaku moderator. Terima kasih kepada saudari Fatimatul Zahra selaku pengurusi, kepada seluruh saf kepimpinan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Salam kerinduan daripada saya yang juga pernah berada dalam gerakan mahasiswa dahulu. Sangat merindukan pertemuan seperti ini bersama dengan adik-adik semua. Kalian adalah pelapis kepimpinan negara dan negeri pada masa yang akan datang. Jadi saya menganggap jemputan ini sebagai satu peluang untuk saya berkongsi. Kalau tidak pengalaman pun mungkin beberapa pengajaran yang telah berlaku dalam kehidupan saya semasa menjadi pemuda, semasa bergelar siswa dahulunya. Jadi saudari Aina bertanya tentang definisi dakwah. Bagi saya, dakwah itu adalah apabila kamu memandang setiap manusia yang ada di sekitarmu dengan pandangan agar Allah ampunkan dia. Itu dakwah bagi saya. Setiap manusia yang anda jumpa di bus stop atau anda jumpa di kedai atau anda temui di tepi jalan, siapa pun dia, daripada mana pun dia, apa pun agama dia, bangsa apa pun dia, anda melihatnya dengan satu pandangan, iaitulah semoga Allah mengampunkan dia. Semoga Allah memberikan kepadanya belas kasihan. Kenapa bagi saya itu definisi dakwah? Kerana anda takkan melakukan apa-apa kepada mana-mana manusia yang anda temui kalau tidak bertitik tolak daripada keinginan agar Allah memberikan kepadanya keampunan. Sebagaimana anda sendiri mahukan keampunan daripada Allah, anda juga mahukan keampunan kepada orang yang anda temui di mana-mana sahaja. Saya sebut begini kerana kita memerlukan definisi dakwah daripada Al-Quran. Dan antara definisi dakwah yang saya kira penting telah digariskan dalam surah Nuh pada ayat yang ke-7, surah 71 pada halaman 570. Di mana Nuh alaihi salam berkata, "Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum." Sesungguhnya aku bila menyeru kepada mereka, bila berdakwah kepada setiap manusia, litaghfira lahum, aku tidak mengharapkan apa-apa melainkan Allah mengampunkan mereka. Seorang yang belum beriman, yang belum lagi Muslim, Allah tak akan ampunkan, melainkan dia mesti beriman terlebih dahulu. Maka Nabi Nuh alaihi salam bermaksud dalam permintaannya kepada Allah, agar kau campakkanlah iman kepada setiap insan yang aku temui, kerana dengan sebab iman, kau akan berikan keampunan. Sepanjang 30 tahun, 40 tahun mereka menjadi non-Muslim. Jadi ini bagi saya definisi dakwah. Setiap yang anda temui, anda memandang dengan penuh kasih sayang. Anda mengharapkan agar Allah memberikan sebanyak-banyak pengampunan pada dia. Kalau tanpa mindset ini, ya, saya, Aina, Fatimatul Zahra dan semua berkemungkinan tak akan istiqamah melakukan dakwah. Dakwah itu barangkali bermusim. Contohnya melakukan di universiti sahaja. Contohnya melakukan pada masa lapang sahaja. Contohnya melakukan apabila ada program. Tetapi bila tidak ada program, tidak pula berlaku dakwah. Sesungguhnya kita memerlukan dakwah, bukan dakwah yang memerlukan kita. Kita kena hidup dengan dakwah. Kerana itulah, kalau kita punya mindset tidak ditanam dengan apa yang disebut oleh Nabi Nuh tadi,
dakwah tu akan jadi eksklusif, tidak inklusif. Dakwah tu akan jadi satu program. Da'i hanya menjadi title, tetapi bukan satu yang berdarah daging dalam hidup seorang yang bernama mukmin. Jadi jumpa sesiapa pun, Aina, Fatimah, semua pimpinan, anda jumpa siapa pun kepada seluruh para penonton hampir 70 orang malam ini, anda kena tanya diri anda, bagaimana nilai orang itu dalam fikiran anda? Dia tukang angkat sampah, dia pakgat taman perumahan kita, dia jual nasi lemak, dia adalah orang yang mewakili keluarga beli barang-barang di kedai. Dia adalah pensyarah universiti, dia adalah seorang profesor, dia adalah ahli persatuan, dia adalah bukan ahli persatuan. Bagaimana anda melihat mereka? Kalau tanpa mindset yang diajar oleh Nabi Nuh alaihi salam, litaghfira lahum, dakwah tak akan berlaku. Sebab itu, definisi dakwah bagi saya adalah setiap yang anda temui, anda mengharapkan Allah ampunkan mereka. Tanpa mindset ini, bagi saya dakwah itu tidak asli. Ia hanya program. Dia bukan dakwah dalam erti kata yang sebenar. Adapun Aina bertanya tadi tentang hukum. Bagi saya, kita nak letak kat mana surah yang kita baca pukul 11 kejap lagi? Surah yang sangat pendek di dalam Al-Quran. Surah itu menjawab persoalan hukum berdakwah. Di mana kalau kita benar-benar nak menyelamatkan diri daripada kerugian, maka saya tak perlu bagi jawapan. Adakah dakwah itu satu kefarduan ataupun tidak? Wal asri, demi masa yang semakin berlalu, kematian yang semakin menghampirimu, innal insana lafi khusr. Setiap kamu dalam bencana kerugian di hari akhirat. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa makna surah ni kalau bukan dakwah? Seseorang yang bukan sekadar mementingkan iman dan amal soleh pada dirinya sahaja, tetapi dia sensitif dengan kawan-kawan satu kompartmen dengan dia. Sensitif dengan macam mana kawan-kawan satu jabatan dengan dia. Semayang fardu subuh pukul berapa? Maka dia mengambil inisiatif untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalaulah Al-Quran tidak diturunkan, melainkan suratul Asr, ia sudah memadai. Kerana surah itu merumuskan isi kandungan Al-Quran. Iaitulah kamu mesti beriman dan beramal soleh agar kamu selamat di hari akhirat. Dan kamu sebagai khalifah, jangan pentingkan diri kamu sendiri sahaja. Buka mulutmu dan lakukanlah misi untuk menyeru orang lain kepada kebaikan yang sama. Jadi, setiap hari Jumaat, Aina, ya, Fatimah, kita baca surah apa? Kita nak letak kat mana surah-surah ni? Kalau bukan berbicara mengenai I must do something kepada orang lain yang keberagamaannya tidak sebaik kita. Kita baca suratul Kahf, penuh dengan cerita dakwah. Dakwah ni apa? Anda melihat sahabat anda telah terlanjur berbahas dalam perkara yang tidak sepatutnya dibahaskan. Rakan baik anda apabila melakukan kesilapan sekalipun, anda mesti menjadi da'i yang membuat teguran. Jangan pentingkan diri sendiri dengan berkata, Alhamdulillah telah berlaku kelemahan kepada dia, mudah-mudahan tidak berlaku kepada saya. Buka mulutmu untuk menegur sahabat baikmu itu. Dan itu pun yang ditegur oleh pemuda-pemuda Al-Kahf ketika sebahagian pemuda-pemuda Al-Kahf mula berbahas tentang berapa lama mereka tidur. Ini ciri orang yang diberikan Allah rahmat, di mana dia suka melihat kebaikan berlaku pada orang lain. Dia tidak mahu sahabatnya berbahas dalam perkara yang hanya layaknya Allah Ta'ala yang mengetahui berapa lama kita tidur. Labithna yawman aw ba'da yawm.
qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Saya rasa kita tak perlu bincang berapa lama kita tidur. Saya rasa ada keutamaan lain, wahai sahabat-sahabat saya. Minta maaf saya tegur sahabat-sahabat. Kita tidak tahu prioriti sebenarnya. Minta maaf saya tegur. Ini dakwah. Walau kepada sahabat. Dalam suratul Kahf, pemilik 2 kebun yang gah dengan 2 kebunnya telah ditegur oleh sahabatnya sendiri semasa bersembang. Dia pun wahuwa yuhawiruhu. Sebab apa Quran sebut 2 kali, suratul Kahf sebut 2 kali wahuwa yuhawiruhu? Kerana dakwah boleh berlaku dalam keadaan tidak disedari oleh mad'u. Kita ni bila buat dakwah, kita buat secara official. Kadang kita duduk dalam format, dalam satu kerangka yang menunjukkan ini dakwah, ini bukan dakwah. Sebagai contoh, zaman saya dulu, ya, bila sebut operation ataupun dakwah operation, kita dah ada dalam fikiran kita satu waktu lepas asas, minggu sekali sebar risalah. Sedangkan itu hanya sebahagian kecil daripada dakwah. Anda bersembang masa makan. Itu dakwah. Apa yang anda sembangkan? Wahuwa yuhawiruhu. So, lelaki itu menegur pemilik 2 kebun dalam keadaan sembang persahabatan sahaja. Indirectly menegur. So, suratul Kahf, dia nak kita keluar daripada kerangka dakwah menjadi satu program semata-mata. Tinggalkan majlis itu, sudah tidak berlaku dakwah. Kenapa kita bataskan makna dakwah kepada bentuk program sahaja? Dalam surah Yasin, kita juga baca hari Jumaat. Pada ayat 20, surah 36. Pada halaman 441. Kita nak letak kat mana ayat ni? Kalau kita masih lagi mencari jawapan tentang apa hukum berdakwah. Untuk apa kita baca surah Yasin? Ayat 20. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Seorang lelaki dari hujung kota, tidak disuruh oleh sesiapa, merasakan kaumnya sudah melampau batas. Apabila mahu membunuh para rasul, dia mengambil inisiatif seorang diri, tanpa jamaah, tanpa arahan daripada amir jamaah, tanpa arahan daripada rakan-rakan sebaya, tanpa arahan daripada sesiapa. Ambil inisiatif untuk pergi tegur kaum dia. Dan Allah rakamkan bukan namanya, tetapi sifat pergerakannya yang yas'a. Sebab dia sangat tamakkan pengampunan daripada Allah. Lalu dia bergegas untuk mendapat pahala yang sangat besar, pahala menyebarkan dakwah. Orang berubah, orang tak nak berubah, itu bukan concern pendakwah di dalam Al-Quran. Concern pendakwah dalam Quran adalah bahasa yang baik. Concern pendakwah dalam cerita-cerita Anbiya adalah sedaya upaya bercakap dengan penuh kasih sayang. Orang berubah, orang tak nak berubah, 1 orang beriman, 100,000 orang beriman, itu bukan concern pendakwah di dalam Al-Quran. Dan kalau Aina bertanya tadi tentang rukun dakwah, ya, bagi saya antara kisah terbaik untuk kita buat semakan ataupun muhasabah, adakah dakwah kita benar-benar menepati ciri-ciri dakwah yang baik? Maka kita ambillah satu contoh da'i yang terbaik. Dia rakamkan Al-Quran, Nabi Yusuf AS. Dia rakamkan pada halaman 239 mushaf Al-Quran anda, 239, iaitulah pada surah yang ke-12 daripada ayat 36 hingga ayat 41, di mana anda akan bertemu dengan 3 rukun dakwah yang berkesan. Pertama sekali da'i. Yang kedua adalah maudhu'.
Yang ketiga adalah uslub. Yang pertama sekali, da'i mestilah walk the talk. Sebelum anda cakap apa yang anda nak cakap, anda sendiri mesti buat apa yang anda cakap. Kerana dakwah yang paling berkesan adalah apa yang sudah berdarah daging menjadi karakter dan tabiat anda. Anda nak suruh mad'u banyakkan membaca, sedangkan buku yang anda baca hanya satu buku setahun. Tak berkesan. Anda mahu supaya mad'u anda sentiasa membaca satu muka surat satu hari Al-Quran, sedangkan anda membaca satu muka surat seminggu sekali. Takkan berkesan. Bagaimana seseorang nak jual ubat kalau dirinya tidak menjadi testimoni kepada ubat berkenaan? Jadi, kita kena jadi testimoni kepada apa yang kita nak jual. Jadi, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ungkapan dua orang yang datang kepada Yusuf, bukan Yusuf pergi kepada dua orang itu. Dua orang itu pergi kepada Yusuf. Magnet yang menarik mad'u. Inna naraka minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Kami mendapati kamu Yusuf berbeza dengan banduan-banduan yang lain. Banduan yang sakit, engkau pergi ziarah. Banduan yang berdarah, kau usapkan darah. Banduan yang tua, yang kepenatan, engkau bantu jerih payah. Engkau dahulukan makanan-makanan kepada mereka, kemudian engkau akhiri dengan engkau. Setiap banduan yang bertemu dengan engkau akan mendapat ketenangan dan kedamaian. Yusuf walk the talk. Sebab itu dia jadi magnet. Tarik orang kepada maudhu' rukun yang kedua. Islam. Itu maudhu' dakwah. Kerana baginda sendiri mengamalkan apa yang baginda bakal cakap kepada dua orang pemuda berkenaan. Rukun yang kedua adalah maudhu', tidak lain tidak bukan, anda mesti menjadi Yusuf yang sangat melihat keutamaan apa yang saya sebutkan tadi. Allah ampunkanlah setiap insan yang aku temui. Dua orang yang rakanku ini kau ampunkanlah mereka dengan kau campakkanlah iman kepada mereka. Dan agar Allah mencampakkan iman kepada dua orang rakan sepenjaranya, Yusuf melakukan yang terbaik dalam masa yang terbatas untuk menyeru mereka kepada Islam. Itu maudhu' dakwah kita. Bila manusia baru nak kenal Islam, jangan salah pilih maudhu'. Yusuf bijak, ya. Baginda tidak menyeru kepada menunaikan salat, menunaikan zakat, ataupun menutup aurat, mengikut syariat. Perkara paling asas dalam maudhu' dakwah adalah akidah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Itu nombor satu. Ya bunayya, aqimis salah datang kemudian. Jangan gagal letak prioriti dalam maudhu' dakwah. Dahulukan apa yang diutamakan oleh Quran dan Sunnah. Kemudiankan apa yang dikemudiankan. Sebab tu dalam Quran pun kita belajar Makkiyah dahulu baru Madaniyah. Turun sebelum hijrah dahulu baru turun selepas hijrah. Jadi apa yang berlaku di Mekah, ada perkara-perkara yang tidak diperintahkan sebagaimana di Madinah. Ya, satu orang mad'u masuk usrah kita berpakaian seluar jin koyak rabak. Satu orang ahli usrah masuk mad'u dalam usrah kita tidak memakai tudung. Pelihara lidahmu wahai para pendakwah daripada mengungkapkan sautul hamir. Iaitulah ungkapan-ungkapan yang menjauhkan dia daripada Islam. Is this Islam? Terlalu tergesa-gesa dan terlalu gopoh kepada syariat. Sedangkan perkara yang lebih utama namanya akar kepada sebatang pohon tidak disebut terlebih dahulu. Jadi jaga elok-elok prioriti dalam dakwah. Dan akhir sekali adalah pendekatan. Bagi saya, soal pendekatan adalah perkara yang paling utama.
Iaitulah bagaimana anda mempengaruhi madu'u anda. Bagaimana anda menunjukkan hormat anda kepada madu'u. Hate the sin, not the sinner, orang kata. Kalau anda sudah menunjukkan anda lebih bijak daripada madu'u, psikologinya anda tidak membina hubungan. Anda tidak membina ta'lifil qulub. Apa kata Yusuf Al-Qaradawi? Ya, dalam fiqh dakwahnya, at-ta'lif qabla at-ta'rif wa at-ta'rif qabla at-taklif. Sebelum anda memberikan beban-beban syarak, berikan dulu ilmu at-ta'rif. Dan sebelum anda beri ilmu dalam usrah anda, engage terlebih dahulu. Ta'lif terlebih dahulu. Mu'allafkan terlebih dahulu mereka dalam usrah kamu. Supaya mereka rasa seronok dengan apa yang bakal kau berikan dalam kehidupan mereka. Jadi itu untuk soalan yang pertama. Terima kasih Aina. Wallahu a'lam. Baiklah. Jadi daripada soalan pertama tadi, kita dapatlah mengetahui sedikit sebanyak tentang definisi hukum dan rukun dakwah itu sendiri. Jadi saya suka dengan definisi yang diberikan oleh Ustaz, iaitu setiap orang yang kita temui, kita harapkan Allah mengampunkan dia. Bagi saya itu adalah satu definisi yang terbaik pernah saya dengar. Jadi insyaAllah kita teruskan kepada soalan yang kedua. Bagaimanakah langkah mudah untuk berdakwah di media sosial berpandukan metodologi dakwah menurut Islam? Silakan Ustaz. Bismillah. Aina tanya tadi bagaimana cara berdakwah menggunakan media sosial. Media sosial adalah teknologi. Kaum muslimin tidak boleh tertinggal ke belakang dalam hal-hal teknologi. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam adalah Rasul yang Allah paparkan kisahnya dalam satu bentuk paparan seorang yang sangat sensitif dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, hari ini Allah hadirkan satu teknologi di mana walaupun puluhan kilometer, macam Aina berada di mana kan? Mungkin di Kuala Lumpur kan? Atau Aina berada di mana? Fatimah berada di mana tadi kan? Di rumah masing-masing kot Atau rumah sewa masing-masing kan? Katakan di Kuala Lumpur, saya di Bangi. Dulu zaman 1400 tahun dahulu, zaman Quran turun, kalau dah jarak 60 km, 70 km, kalau saya bercakap, Aina tak akan dengar. Tetapi hari ini, saya tak dapat bayangkan perasaan para sahabat radhiyallahu anhum kalau mereka hidup dan menyaksikan apa yang mereka tidak pernah saksikan dahulu. Di mana suara saya bukan menjerit pun, tetapi 60 km daripada saya, Aina boleh dengar. Dan daripada Sydney, saya tengok dalam komentar Facebook ni kita ada Muhammad Al-Bukhari daripada Sydney. Tercengang saya. Kalau dari UKM tu saya tak terkejut lagi. Siapa tadi daripada UKM tadi? Muhammad Afif Azhan daripada UKM. Saya tak terkejut lah. Tetapi daripada Sydney, berapa ribu kilometer, saya tak menjerit pun. Tetapi boleh dengar. Ini teknologi. Siapa yang memberikan ilham sehingga teknologi ini terhasil? Allah yang samalah yang telah menjadikan suara semut di bawah tanah boleh didengar oleh Nabi Sulaiman. Tak ada bala tentera Nabi Sulaiman boleh dengar suara semut. Allah Ta'ala beri keupayaan kepada Nabi Sulaiman untuk boleh dengar. Permaisuri semut berkata, lihat bagaimana Allah menunjukkan teknologi yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang bernama Sulaiman bin Daud. Contoh yang kedua, bagaimana seorang insan yang bernama Sulaiman sangat mementingkan teknologi. Adalah dalam peristiwa baginda bertanya siapa yang boleh memindahkan arash Malikatus Saba. Ifrit menyatakan saya boleh bawa singgahsana Balkis daripada Yaman, lebih kurang 600-700 km ke Palestin, sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk, sebelum mesyuarat bersurai. Barangkali 2-3 jam, insya-Allah
saya Ifrit Qawiyun Amin akan membawa singgahsana Balqis dalam tempoh 2-3 jam. Luar biasa tuanku, kerana mustahil untuk bergerak daripada Palestin ke Sabak melainkan 1 bulan pergi 1 bulan balik. Ini kan pula bawa singgahsana yang penuh dengan bebanan. Tetapi satu orang yang saleh, yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam hal Taurat dan Zabur, menawarkan servis yang lebih pantas. Beliau telah memberitahu Nabi Sulaiman, saya ada cara untuk singgah sana berkenaan, boleh mendarat di hadapan istana tuanku sebelum mata tuanku berkedip. Sulaiman alaihi salam memilih siapa? Insan yang sangat mementingkan timing. Beliau mementingkan mana yang boleh menyingkatkan masa. Kalau memerlukan 2-3 jam, benda boleh buat dalam masa 5 minit. Kenapa nak ambil 2 jam? Syukur Alhamdulillah, hikmah PKP ni kan. Hikmah PKP ni. Saya tak perlu drive 1 jam pergi UM untuk ceramah malam ni. Selamat 1 jam saya. Balik pula 1 jam. Itu tak masuk lagi roadblock rentas daerah. Jam barangkali teruk. Teknologi, hikmah PKP menyebabkan saya dah selamatkan 1 jam boleh baca kitab tafsir, 1 jam lagi boleh ready untuk program esok. Jadi, Sulaiman alaihi salam memilih yang paling pantas. Yang boleh menjimatkan masa. Ada banyak kerja lain lagi nak buat. Ada banyak kerja lain lagi nak buat. Maka Sulaiman memilih insan yang soleh berkenaan untuk menawarkan servisnya. Ya, kalau hari ini teknologi, ya manusia memilih yang paling pantas. Shopee, Lazada, mana yang paling pantas? GrabFood, Panda Food, mana yang paling pantas? Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam insan yang mengajar kita mesti ambil berat perkara yang boleh menjimatkan masa. Berhentilah melakukan cara-cara yang lebih banyak membuang masa. Fikirkan balik, ada tak cara yang lebih menjimatkan? Lihat saja surat Nabi Sulaiman. 2 ayat tu je surat dia. Betapa insan ini tidak mahu panjang berjela-jela dalam suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Pendek je surat dia. Sebab apa? Dia tidak perlu untuk membuang masa menulis berjela-jela. Subhanallah. Jadi, kita ambil kaedah Nabi Sulaiman untuk menggerakkan dakwah di media sosial. Bila saya membaca surah yang ke-27, halaman 378, mushaf Al-Quran anda, ya, ada di PMI, kena rapat dengan Quran. Jadi dengar malam ni kena ada Quran. Kalau tidak ada kat depan, ada dalam dada masing-masing. InsyaAllah. Jadi buka muka surat 378. Surah An-Namlu. Penuh dengan cerita bagaimana teknologi mesti dimanfaatkan untuk kemenangan dan keberkesanan. Kaedah Nabi Sulaiman ada 5. Sekurang-kurangnya lah. Kalau anda baca, anda tadabbur, anda akan menemui lebih banyak daripada saya. Bagi saya ada 5 kaedah kita, ada 5 panduan untuk menggerakkan dakwah di media sosial. Yang pertama sekali, mestilah kerja-kerja dakwah di media sosial, aktivis PMIUM, aktivis mana-mana PMI, mesti memulakan dengan bismillah. Kerja buat kamu semua jangan sampai mengabaikan aspek barakah. Tak ada makna kerja buat kalau tidak niat dia betul. Biarlah apa yang kamu buat bukan kerana persatuan. Bahkan kerana Allah ada ganjaran di akhirat. Ini kerana Nabi Sulaiman sangat mementingkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Surah An-Namlu. Jadi, bila anda buka Facebook, anda nak update Facebook atas nama PMIUM, mulakan dengan bismillah dalam hati anda. Bila anda nak buka Twitter, anda nak buka IG, anda nak promosikan program, mulakan dengan bismillah. Supaya ada barakah pada kerja buat anda. Barakah ni benda tak nampak adik-adik. Tetapi
kerja dia kelihatan berbeza daripada orang lain. Impak dia menulis berbeza dengan orang lain menulis. Ini barakah penulisan. Ya, saya pernah duduk dalam lajnah penerbitan di mana kita kena menulis. Setiap orang ada kualiti penulisan masing-masing. Bahkan ada orang ada kemahiran bermadah, berpantun. Bergantung kepada dia banyak membaca apa dia, kan. Kalau orang yang banyak baca novel, maka akan terserlah ayat-ayat novel dalam sumbangan artikel dia kepada PMI. Orang yang banyak membaca jurnal-jurnal akademik akan terserlah gaya penulisannya sumbangan kepada PMI. Tetapi apa yang pasti adalah siapa terkesan dengan tulisan berkenaan. Ini soal barakah tau. Ini soal barakah. Satu orang bercakap, tak ada kemahiran pidato pun. Tetapi tiba-tiba, boleh kita rasa nak menitis air mata. Ini semua faktor metafizik. Ya, satu orang berceramah, view 2 orang je yang view. Malam ni Alhamdulillah 100 saya tengok tu. Tapi saya pernah bagi kuliah 2 je view. Salah pilih timing. Para ulama, mereka, ya, kadang dalam kuliah mereka tak pandai pun pidato. Mereka tak ikut pun kursus public speaking. Yo. Tetapi kerana hati mereka ikhlas, mereka melakukan kerana Bismillahirrahmanirrahim ayat 30 surah An-Naml, maka Allah bagi barakah. Berapa ramai ulama-ulama yang sudah wafat yang tidak pun bercakap dengan kemahiran pidato tetapi melahirkan madrasah, school of thought, murid-murid yang begitu ramai. Murid-murid yang begitu rajin menulis tafsir mereka. Semoga Allah merahmati guru-guru tafsir saya di UM. Ya, seorang guru yang banyak melahirkan murid. Ya, seorang guru yang banyak menulis dan memberikan kesan tulisan-tulisannya. Saya terus terang katalah, Datuk Profesor Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, bila menulis sesuatu artikel, saya dapat rasa ada roh tulisan beliau. Saya bukan nak bandingkan dengan tulisan-tulisan akademik yang lain. Tetapi rasa macam ada sentuhan, ada ittijah yang berbeza daripada orang yang mudah-mudahan Allah bagi barakah kepada Prof Zul, ya, kepada Datuk Zul, guru kalian semua. Nombor 2, kaedah Nabi Sulaiman menggerakkan dakwah di media sosial adalah jangan timbulkan kepuakan, kepatian, ketaksuban. Tak ada makna saudara menggunakan media sosial atas nama PMI kalau saudara-saudari memecah belahkan masyarakat kepada perpecahan puak-puak tertentu, parti-parti politik tertentu, mazhab-mazhab tertentu, sedangkan seharusnya kita bersikap menghormati. Nata'awanu fi mattafaqna fi wa na'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Nata'awanu fi mattafaqna alaih wa na'dhuru ba'duna ba'dan fi maktafaqna fi makhtalafna fi, maafkan saya. Ini kerana ada orang pandai design poster. Cantik poster dia, tetapi ya Allah, kutuk orang, label orang, kafirkan orang. Apa makna kerja buat begitu? Jadi belajar daripada hudhud, burung yang berani untuk bercakap kepada Sulaiman alaihi salam, ketuanya, presiden PMI-nya. Hudhud adalah pengikut. Hudhud adalah esko. Presidennya adalah Nabi Sulaiman. Dia berani untuk bercakap di hadapan ketua perkara yang dia fikirkan benar, dia akan bercakap. Sebagai contoh, Hudhud telah berkata di hadapan Sulaiman, Nabi Sulaiman sudah ada prinsip kepada orang yang tak hadir mesyuarat kecemasan yang diadakan. Sama ada kamu mendatangkan sultan, alasan, atau kamu akan diazab.
Tetapi bagi Hud-Hud, dia tak takut langsung kepada ketua dia. Kerana dia tahu dia di pihak yang benar. Jadi jangan takut ketua bila anda rasa anda di pihak yang benar. Kalau anda rasa perlu tegur, anda perlu tegur. Saya dulu SU dalam Gamis. Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi, yang sekarang pun guru saya dan sahabat, adalah presiden. Bila kita berbeza pendapat, jangan kerana dia presiden, kita tak berani tegur. Jangan kerana kita SU, bendahari tak berani nak tegur. Sebab di bawah daripada SU. SU kerja tak berani tegur. Jangan kerana kita muslimin, muslimat tak berani nak tegur. Kita kena jadi hud-hud. Supaya organisasi ini tidak keluar daripada tujuan ia wujud sebagai persatuan dakwah. Dakwah apa kalau menyemai kebencian? Itu bukan dakwah. Dakwah mesti berteraskan suratul Hujurat. Mendamaikan. Ini gerakan mahasiswa punya peranan. Third party, third force. Memikirkan bagaimana cara untuk Malaysia keluar daripada pelbagai konflik, pertembungan, resis antara satu sama lain. Jadi Hud-Hud bersikap berani untuk bercakap di hadapan Nabi Sulaiman. Beliau siap memanjangkan ucapannya, ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dia siap bagi nasihat lagi pada Nabi Sulaiman. Tuanku memang ada arash dan tuanku kena bertindak kepada arash Balqis dan tuanku boleh jatuhkan hukuman pada saya, tetapi ayat Sajadah, ayat 26, surah An-Naml menunjukkan Hud-Hud mengingatkan balik tuankunya. Tuanku tidak boleh jatuhkan hukuman sesuka hati kepada saya sebab ada yang lebih hebat singgasana daripada tuanku. Allah Ta'ala. Jangan zalim pada saya. Kerana Allah akan menghukum tuanku. Subhanallah. Berani. Nombor 3. Antara adab-adab menggerakkan dakwah di media sosial menggunakan kaedah Nabi Sulaiman adalah utamakan fakta bukan auta. Utamakan fakta sebelum sebar. Semak dulu sebelum sebar. Jangan cepat mengiyakan apa yang orang viral. Sahihkan dulu berita tu. Sedih ke kadangnya, poster cantik, hadis palsu. Poster cantik, hadis palsu. Tak patut begitu. Jadi, belajar daripada sikap Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman, dia tidak cepat mengiyakan apa yang Hud-Hud laporkan, walaupun Hud-Hud melaporkan kebenaran. Tetapi keadaan Nabi Sulaiman adalah keadaan yang tak tahu menahu tentang kerajaan Sabak. Maka beliau mengambil sikap, sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita akan siasat. Tak apalah kita ambil masa. Tak apa kita tak update FB lagi, tak apa. Kita semak betul-betul. Betul ke berita ni? Jadi, apa makna mahasiswa? Maha kat situ. Kalau tidak menitik beratkan R&D. Saudara-saudari ada perpustakaan. Saudara-saudari ada akses internet. Saudara-saudari ada pensyarah. Saudara-saudari ada disiplin ilmu, berinteraksi dengan turath. Bukankah kita diajar untuk menyaring dan menyemak? Fatabayyanu. Nombor 4. Dalam hal-hal menggerakkan dakwah dalam media sosial, jangan terlalu mengejar monetization. Saya faham. YouTube, PMIUM, YouTube, Tadabbur Center, barangkali ramai subscribers. Dan bila lebih daripada 1000 subscribers, kita sudah boleh monetize. Tapi jaga niatmu. Apa tujuan kamu berdakwah? Adakah kamu mahu meraih pendapatan? Adakah kamu mahu meraih sokongan yang lebih ramai, lalu mudah untuk memetik wang-wang daripada mereka? Betulkan niatmu. Kerana Sulaiman adalah seseorang yang tidak menyembah duit. Duit itu hanya untuk menggerakkan kenderaan. Tetapi bukan matlamat. Duit hanya di tangan, bukan dalam hati. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ini sikap Nabi Sulaiman. Jadi kita kena ada satu sikap, lajnah ekonomi memang kena cari duit. Bendahari PMI memang kena fikir macam mana nak govern duit ni. Dan setiap lajnah
pasti ada produknya. Tetapi kena betulkan niat. Duduk dalam organisasi ini nak jadi kayakan diri ke? Atau nak supaya organisasi ini tidak ada masalah menggerakkan kenderaan. Duit umpama minyak untuk menggerakkan kenderaan. Kalau tak ada duit, susah nak gerakkan. Jadi betulkan niat. Jangan sampai duduk dalam organisasi, gunakan kedudukan untuk meraih pendapatan. Ma'adallah. Dan nombor 5, dan terakhir Aina, mengambil kaedah Nabi Sulaiman. Kita kena sentiasa bertanya. Saya ni dalam PMI, dalam Gamis, ni saya dulu Gamis lah. Kalau UIA dalam Ma'ruf Club, dulu saya Ma'ruf Club. Tadi ada yang sebut isi UKM, ya, Ikatan Studi Islam UKM. Siapa lagi? Kita cuba tengok ada tak nak sebut persatuan dulu-dulu diorang. Kongsi-kongsikan. Ya. Di Perth, tadi Sydney, sekarang Perth, masya-Allah, Adeline Syahimi. Di luar negara pun ada persatuan Islamik dia. Ada gerakan mahasiswa Islam dia. Soalannya adalah, adakah dakwah anda sasaran kepada orang yang belum dapat hidayah, atau sasaran anda adalah orang yang sama saja, orang yang sudah bertudung labu, yang sudah berkopiah? Dakwah kita ni tersebar ke tidak? Atau sasaran kita orang yang sama? Hudhud membetulkan alignment gerakan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sudah menuju ke satu arah. Hudhud datang kata, tuanku, kita ada new direction. Saya mencadangkan tuanku pergi kepada yang lebih utama, iaitulah kaum yang menyembah matahari. Itu madu'u kita. Maksudnya apa? Kita tak boleh zon selesa. Ya. Kalau saya dululah di UIA, kita dah tahu dah. Kalau pelajar siswa daripada Kelantan, ini aset untuk menggerakkan persatuan kita. Sebab katanya kefahaman agama mereka sudah baik, ayah mak mereka kebanyakan ustaz-ustazah. Tetapi sampai bila kita nak berfikir begitu, kita tak cabar diri kita sebenarnya untuk pergi pada untapped market. Orang Sabah, orang Sarawak, orang-orang ini mesti diajar. Kasihan kawan kita yang bernama Ramasami. Kasihan kawan kita yang bernama siapa? Kan? Tionghoa ke apa benda kan? Mereka mesti dekat. Rahmatan lil alamin kepada mereka. Jadi saya kira PMIUM antara model yang terbaik lah. Dulu saya pernah lah ada kawan-kawan daripada PMI. Kita akan rujuk PMI sebab kita tak ada pengalaman non-Muslim di UIA. So PMI adalah model kita. Isu UKM adalah model kita pada waktu tu, sekadar nak berkongsi. Wallahu a'lam. Terima kasih Aina untuk soalan yang kedua. Okay, baiklah. Daripada penerangan Ustaz tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa ada 5 langkah yang mudah untuk kita dapat sama-sama amalkan, iaitu yang pertama, kita hendaklah bermula dengan bismillah, yakni kita punya niat tu perlulah ikhlas kerana Allah. Yang kedua, janganlah kita timbulkan perpecahan atau pemisahan yang boleh menyebabkan puak. Yang ketiga, mengutamakan fakta bukan auta. Yang keempat, jangan terlalu mengecah, monetize. Yang kelima, iaitu kita hendaklah sentiasa bertanya. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi, dan saya sangat tersentuh bila Ustaz katakan bagaimana reaksi sahabat jika dilihat keadaan kita sekarang yang mudah untuk berdakwah ni. Jadi semoga Allah merahmatilah setiap usaha dakwah yang kita lakukan, insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan soalan yang ketiga, insyaAllah soalan yang terakhir daripada saya. Jadi bolehkah Ustaz kongsikan sedikit tentang keberkesanan melakukan dakwah di media sosial serta keperluan untuk berdakwah pada masa kini? Silakan Ustaz. Keberkesanan. Dakwah ni dia adalah sains, dia adalah seni. Sains ni maksudnya ada hukum alam tentang manusia yang kita kena faham. Kalau kita tak faham manusia, kita takkan boleh jadi pendakwah yang baik. Saya dulu bidang bahasa Arab bernaung di bawah kuliah of Human Sciences. Kerana bahasa, kemahiran berbahasa antara cara untuk
boleh bercakap, membina jambatan dengan manusia. Ingat ya, madu'un kita adalah manusia dengan segala kerencaman, fikiran. Dalam dirinya ada roh, ada akal, ada jiwa, ada fizikal, ada intelektual, ada emosional. Jadi kita kena memahami manusia. Kalau pendakwah tidak berminat dengan manusia, tak payah jadi pendakwah. Lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Maksud saya, kalau anda dalam bidang kejuruteraan, lalu menyertai persatuan dakwah. Anda dalam bidang, contohnya architecture, menyertai program dakwah. Anda dalam bidang perubatan, mengkaji ubat-ubat, farmasis. Sesiapa sahaja yang menyertai persatuan dakwah, termasuk IRK, Fakulti Pengajian Islam, Akademik Pengajian Islam, yang berinteraksi dengan turas, kena ada minat kepada manusia. Apa maksud minat kepada manusia? Kena ada ilmu ta'wilul ahadith. Kena ada kemampuan untuk memahami psikologi, sosiologi, history, language, bahasa. Semua perkara-perkara ini adalah sains kemanusiaan. Jangan abaikan. Dan kita kena sentiasa improve dari satu hari ke satu hari. Dengan cara, kita kena bersedia menerima teguran. Buat postmortem. Hari ini apa kelemahan saya? Boleh tak tulis apa-apa? Tadi saya jadi MC contohnya. Kan? Fatimah jadi MC tadi contohnya kan? Apa kelemahan yang boleh saya baiki? Boleh tak tegur? Oh. Fatimah, apa tadi nama? Lepas Fatimah, moderator kita tadi. Aina, kamu tak dapat benda tu dalam kelas. Ada dapat dalam kelas. Contohnya, komen kata, oh kalau boleh ada pantun. Oh, kalau boleh ada pantun kan. Sebab, oh mungkin pantun orang Melayu suka bila bermula dengan pantun. Itu contoh komen. Bukan nak komen sedari-sedari berdua, tidak. Jadi kita pun ambil positif. Saya dulu pun pernah komen jadi MC tapi muka ketat. Muka cari gaduh. Jadi dapat komen tu kita kata, ish, mahalnya kamus menjadi pendakwah. Fatabassama dhahikan. Kita kena ada kemampuan untuk senyum. Jadi macam mana nak berdakwah kalau kita tak faham nature manusia, hukum alam yang Allah tetapkan kepada manusia. Orang barat akan melaungkan seek to understand than to be understood, ya, bla 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 bla. Tapi sebenarnya, ya, kalau kita punyai rasa cinta, ya, kepada manusia yang kita nak dakwahkan, kita memanggil mereka ya sahibayis sijin, wahai sahabat. Kita tak pernah kata wahai pendosa. Ya abati, walaupun pembuat berhala bagi Nabi Allah Ibrahim. Ayah saya sayang ayah, ya bunayya irkam ma'ana, walaupun anak tidak beriman, anda melihat mereka dengan penuh kasih sayang agar Allah ampunkan mereka, litaghfira lahum. Kat situ akan bermula proses Allah bagi pada kita satu persatu ilmu tentang memahami manusia. Ya, orang yang ada master dalam psikologi belum tentu. Orang yang ada PhD dalam history sekalipun belum tentu boleh memahami manusia dengan baik. Sebab itulah Rasul-Rasul 40 baru jadi Rasul. Sebab apa? Umur 40 baru jadi Rasul. Rasulullah SAW. Sebab nak bagi matang duduk dalam dunia manusia, study manusia masa beli barang-barang. Yamshuna fil aswaq. Nabi pergi beli barang di pasar. Kat situ Nabi memahami manusia. Kerana Nabi pun dulu peniaga. Berniaga itu jalan untuk memahami manusia. Jadi, bila Aina tanya tadi, apa kalau boleh tips-tips untuk dakwah di media sosial ini berkesan? Kalau tadi 5 kaedah. Sekarang 5 tips saya kongsikanlah ya. Saya dah buat akronim cantiknya. Akronim itu adalah PMIUM. Habislah korang panggil aku sangat malam ni. Akronim dia adalah PMIUM. Jadi cuba jadikan ini adalah sebagai senarai semak. P adalah pasukan yang pelbagai.
Untuk menggerakkan dakwah yang berkesan, anda memerlukan pasukan yang bergabung dengan pelbagai kepakaran. P adalah pelbagaikan kepakaran bergabung dalam satu Avengers. Sekadar perkongsian daripada saya lah, apa yang baik boleh ambil. Tadabbur Center ada bahagikan. Siapa akan tackle remaja? Siapa akan tackle pesara? Siapa akan tackle penjawat awam? Siapa akan tackle suri rumah? Setiap kita akan bahagi tugas berdasarkan sasaran. Kita juga bahagi tugas, siapa akan handle TikTok? Siapa akan handle Twitter? Siapa akan handle Facebook? Siapa akan handle Instagram? Setiap itu penduduknya berbeza-beza cara mereka berfikir. Orang Twitter bukan orang Facebook. Jadi, kena faham, orang Twitter ni dia bukan orang Facebook. Orang Instagram bukan orang Facebook. Kita pun bahagi tugas. Siapa nak handle penerbitan buku fizikal, siapa nak handle penerbitan e-book. Sebab penduduk e-book, penduduk Kindle, tak sama dengan penduduk majalah fizikal, buku fizikal, Kompas Al-Muluk fizikal. Kita juga bagi tugas. Siapa nak handle Teachable, siapa nak handle Zoom, siapa nak handle Mira.com, siapa nak handle Google Meet. Setiap orang kena ada kepakaran. Bergabung dalam satu jamaah. Tanpa pasukan, saudara tak akan berkesan. Hudurukum ghaira mu'athiran li ghairi. Jangan satu pasukan sama belaka. Sama belaka patternnya. Tak boleh, kena pelbagaikan. Kena pelbagaikan. Nombor 2 adalah M. M adalah masa yang bersesuaian. Kita bila update sesuatu, kita kena kaji waktu yang sesuai. Masa yang bersesuaian. Memang ada kajian, bila saya baca, tak tahulah kajian ke tidak, daripada oberlo.com, saya tengok. Ya. Kalau PMI nak update FB, dengan artikel-artikel ataupun dengan status-status yang membawa kebaikan, dan kalau mahukan like yang banyak, ia adalah antara pukul 1 hingga pukul 4 petang office hour. Jangan tanya saya kenapa, saya hanya bersandar kepada apa yang survey buat. Weekend insya-Allah. Weekend tak payah risau, update lah apa pun, insya-Allah akan ramai like. IG tak sama dengan FB. IG, waktu update IG adalah pukul 11 hingga pukul 1 petang. 11 pagi sampai 1 petang. Dan 7 hingga 9 malam. Itu waktu penduduk Instagram akan bangun daripada lena mereka. Dan tak tahu kenapa survey ni kata hari Rabu hari yang paling banyak penduduk Instagram. Kan buka Instagram, saya pun tak tahu kenapa. Dan hari Ahad, penduduk Instagram akan tidur. Tak tahu kenapa. Tak sesuai update pada hari Ahad, benda-benda Instagram. Tak tahu kenapa. Just saudara-saudara boleh buat kajian lanjutan lah. Saya ada sahabat-sahabat saya yang buat kajian tentang penggunaan media sosial. Anda kena manfaatkan sebab anda di universiti. Ambil kajian-kajian tentang keberkesanan penggunaan media sosial sebagai medium dakwah. Ramai orang kaji. Ya, kajian lapangan tersebut. Twitter pula, kalau nak tweet, pukul 12 hingga 1 tengah hari. 1 jam tu yang paling mesti diberi perhatian. Dan khususnya pada Sabtu Ahad. Jadi ini contoh saya nak kata, pilih masa yang sesuai. Isteri saya pernah tegur. Saya nak update status pasal Quran, pasal tadabbur. Tapi pukul 12 malam. Isteri tegur saya, abang, berkesan ke abang update pukul 12 malam? Abang update esok je. Lalu saya pun jawab, aku update bukan sebab mahukan like. Oh, tu dia. Sentap terus isteri saya. Tapi dari satu sudut, kalau nak kebaikan itu tersebar, kena meraihkan penduduk-penduduk yang bernama netizen ini. Ilustrasi. Dan di sini saya nak ambil kesempatan bagi kredit pada Presiden Gami saya dahulu, Ustaz Zulkhairi, yang banyak mengimarahkan Yayasan Usuluddin Malaysia. Ya, kerana saya lihat banyak gambar-gambar ilustrasi yang sangat bagus, konstruktif, memudahkan masyarakat awam faham al-adiyat. Cerita pasal apa? Apa mesej surah Al-Ma'un? Apakah ababil? Dalam bentuk ilustrasi yang menarik, mudah faham. Dan insya-Allah Tadabbur Center akan keluarkan juzuk amma full color, ya, tetapi dalam bentuk seperti kartun komik yang mudah-mudahan boleh diterima oleh masyarakat. Mesejnya ilmiah, tetapi persembahannya adalah remaja. Ya, kami cuba remajakan persembahan kami. Dan buku saya Kompas 114 pun, alhamdulillah, syukur pada Allah, masih lagi dicetak lagi, kerana sebab ada ilustrasi.
Ada banyak ilustrasi berbanding naratif, semata-mata naratif. U, PMI-U. Satu kemahiran penting yang mesti ada kepada para pendakwah agar berkesan adalah kemahiran ucapan berpengaruh. U adalah ucapan berpengaruh. Saudara-saudari kena mahir menggunakan 5 minit tetapi berkesan dalam pengucapan. Dan ini bukan platform untuk saya berkongsi ataupun sesiapa saja berkongsi tentang macam mana nak bercakap dalam tempoh 10 minit yang berkesan, macam mana cara-cara untuk orang boleh terus mendengar dan tidak meninggalkan live yang sedang berlaku. Jadi saudara kena ada, saudara-saudari semua kena ada kemahiran untuk bercakap dengan baik. Dan tidak sedikit para pensyarah, guru-guru saya yang kerana kemahiran pidato, kita tak boleh nak nafi mereka ada kekuatan view yang tersendiri. Walau di mana sahaja mereka bercakap, dekat platform Facebook mana mereka bercakap, pada hari apa pun mereka bercakap, dia akan ada tribes dia. Dia akan ada penduduk yang akan mendengar dengan setia, kerana kita dapati dia kalau bercakap, dia akan bercakap dengan sangat berkesan, berpengaruh. Seolah-olah dia faham bagaimana teknik nak bercakap dengan baik. Dan akhir sekali PMIUM, M adalah kita tak boleh kompromi benda ni. Anda boleh guna ilustrasi, anda boleh belajar ucapan berpengaruh, anda boleh update pada masa yang sesuai, anda boleh gerakkan pasukan anda, tapi kalau M anda abaikan, bagi saya mengabaikan prinsip. Maklumat mesti sahih. Mesti M merujuk sahih, hadis-hadis sahih. Kalau tafsir itu merujuk tafsir muktabar. Jadi wallahu alam, terima kasih kepada Aina yang telah mengemukakan 3 soalan tadi. Terima kasih pada semua yang menonton. Wallahu alam. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meletakkan 5 tips keberkesanan untuk berdakwah di media sosial ni menggunakan nama PMI UM, iaitu yang pertama, saya ulang balik lah. Yang pertama iaitu gerakan, iaitu pasukan, betul. Pasukan mempunyai gerakan pasukan. Yang kedua iaitu masa yang bersesuaian. Terima kasih juga kepada Ustaz kerana berkongsi beberapa masa yang sesuai untuk di media sosial. Seterusnya yang ketiga I, ilustrasi, iaitu dari segi gambar, video dan sebagainya lah. Yang keempat U iaitu ucapan yang berpengaruh, yakni kena mempunyai kemahiran untuk bercakap dengan baik. Dan yang kelima M itu adalah maklumat mesti sahih. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz. Jadi insyaAllah kita boleh masuk kepada sesi soalan. Jadi alhamdulillah selesailah kesudah ketiga-tiga pusingan tadi. Jadi penjelasan dan pandangan yang diberikan sangat ringkas dan padat saya kira. Jadi semoga pencerahan yang diberikan sebentar tadi membantu untuk kita lebih memahami tajuk pada malam ini. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan buka kepada sebarang persoalan dari para penonton dan saya akan memilih soalan-soalan serta ajukan kepada Ustaz Syahari. Jadi silakan komen di ruangan chat yang sudah tersedia. Baiklah, untuk soalan yang pertama iaitu daripada saudari Nurhalmi Ahmad, iaitu dia bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara untuk berdakwah orang awam yang bukan di bawah kategori mahasiswa? Contoh orang awam yang mendengar atau menghadiri majlis ilmu dan kemudian menyampaikan apa yang didengar dari asatizah dengan menggunakan media sosial. Audiens di media sosial ni bercampur. Kadang apa yang kita tulis kita tak berniat buat orang terasa atau mewujudkan salah faham. Tapi mungkin apa yang kita tulis tu buat ada yang terasa. Adakah itu cara dakwah yang betul? Jadi silakan Ustaz. Okey, saya minta untuk okey, tak apa.
Saya boleh nampak dekat ruangan StreamYard ni. Terima kasih Puan Nurhalmi Ahmad. Ini salah seorang pelajar saya sebenarnya dan antara yang committed untuk sentiasa hadir majlis-majlis tadabbur Quran dan menulis dan mencatat. Jadi soalan Puan Halmi, bagaimana dengan cara untuk berdakwah pada orang awam yang bukan mahasiswa? Macam mana nak dakwah? Macam mana nak dakwah? Adakah dengan cara seperti contohnya kita dengar satu majlis, asatizah menyampaikan lalu kita tulis di media sosial? Isunya adalah, menurut Puan Halmi adalah ada yang salah faham ataupun terasa. Okey, pendapat saya Puan Halmi, pertama sekali selalu review sebelum publish ataupun bertanya kepada 1-2 orang, barangkali pasangan, okey ke yang abang nak update ni? Kalau isteri kita lah. So dia akan mewakili perspektif orang lain yang membaca. Dan mungkin pasangan itu akan memberikan saranan, mungkin perkataan ni tak sesuai kot, kasar sangat, ataupun mungkin kena tambah sikit supaya nampak lunak, atau mungkin kena gugurkan kot, tak ada keperluan, atau mungkin kena buat begini. Jadi kalau kita review, insya-Allah dia akan menambah mutu. Kalau kita review, saya bukan bercakap kepada Puan Halmi sebenarnya, saya bercakap kepada semua yang suka menulis apa yang mereka dengar daripada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para alim ulama. Ya, maka biasakan diri kawan-kawan semua, rakan-rakan semua untuk review dulu. Takut-takut kita ada mesej dalam kepala, tetapi kerana ayat yang salah pilih perkataan mengundang salah faham, maka review itu penting, ataupun bertanya pendapat satu orang, paling kurang 1, 2, 3 orang kepada status-status yang kita rasa boleh mengundang kepada perbezaan pendapat. Okey? Kalau status itu boleh mengundang perbezaan pendapat, maka tanyalah pasangan, tanyalah pendapat pihak-pihak lain, bagaimana saya punya cara saya typing ni, okey ke tidak? Sebab apabila kita mengemukakan sesuatu yang bersifat pendirian kita, pendapat kita, maka untuk pendapat ini boleh membuka fikiran pihak yang satu lagi. Perkara paling penting adalah kelunakan dalam pemilihan perkataan. Ya, satu. Nombor 2, orang terasa. Ya, bila Puan Helmi sebut orang terasa, saya tidak anggap ini sekadar soalan daripada Puan Helmi. Saya anggap ini adalah soalan juga daripada rakan-rakan yang nak berdakwah di Facebook selepas mendengar kuliah mana-mana ulama di media sosial ataupun di YouTube. Orang terasa, okey, dia terasa sebab apa? Kalau dia terasa kerana kita mengaitkannya, maka kita kena ubah. Cara kita salah. Sebab kita mengaitkan. Jadi insya-Allah saya yakin rakan-rakan yang mendengar tidak dalam kumpulan ini. Tetapi kalau terasa itu berlaku, ya, kerana mesej itu sentap, maka alhamdulillah mesej kita sampai. Ya. Kalau terasa itu dibahasakan dengan bahasa negatif di ruangan komen, baru setahun 2 berubah, dah belagak dah, maka Puan Helmi, rakan-rakan semua kena kental. La yakhafuna laumata laim. Kerana ini adalah dunia langit terbuka. Melainkan anda kongsikan privacy ataupun hanya pada friend sahaja. Jadi iman masing-masing menentukan public atau friend only. Ya. Jadi kalau anda yakin anda telah semak dan apa yang anda cakap adalah kebenaran dan anda publikkan, maka biasalah
akan ada pihak lain yang kita tak tahu datang daripada mana, fake account ke, original account ke, yang akan memberikan komentar-komentar yang memerli kita. Abaikan mereka, apa yang disebut di dalam Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Ya, khudil af wa'mur khudil af wa'mur bil 'urf wa'arid anil jahilin. Suratul A'raf. Khudil af, maafkan mereka, wa'mur bil 'urf, teruskan bercakap dengan bahasa yang boleh difahami, uruf, wa'arid anil jahilin. Jangan biar perbuatan orang yang tidak berakhlak menyebabkan kamu tidak boleh move on untuk konsisten dan istiqamah menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dan bagi saya, kalau adik-adik tidak kenal Puan Helmi antara yang banyak menulis di status-status beliau tentang tafsir-tafsir, tadabbur Al-Quran yang boleh anda pemuda-pemudi semua ambil manfaat. Wallahu alam. Mungkin saya dapat jawablah sedikit pada apa yang ditanya. Itu sajalah buat masa ni Puan Helmi, minta maaf ya atas kekurangan. Ya, ada lagi ke? Baiklah. Okay, Alhamdulillah. Semoga jawapan daripada Ustaz tu menjawab soalan yang ditanya. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu daripada saudara Adlin Syaimi, iaitu terimalah nasihat walau dari seorang penzina. Ustaz, adakah kalimah ini benar pada tujuan dan maksudnya? Silakan Ustaz. Terimalah nasihat walau dari penyembah matahari. Yang tu betul. Terimalah nasihat ya daripada bekas penggoda. Itu betul. Yang penzina tu saya tak tahu. Daripada mana perkataan tu lah. Tetapi Allah Ta'ala merakamkan jadi ayat Quran. Ucapan seorang yang menyembah matahari. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ayat 34 surah 27 muka surat 379 Balqis yang belum memeluk Islam. So ucapannya adalah benar walaupun dia berakidah berbeza daripada Islam. Ucapan isteri Al-Aziz yang baru memeluk Islam, ya, seorang yang pernah menggoda Yusuf habis-habisan. Al-an hasasal haq ana rawatuhu an nafsi. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Nafsu ni selalu mengajak kepada keburukan. Itu kenyataan yang betul. Tetapi asas yang dididik oleh Al-Quran menurut saya lah. Saya berpendapat Al-Quran mendidik kita untuk tidak melihat siapa yang berkata. Lihatlah apa yang dikata. Alladzina yastami'una al-qawl. Dia mendengar satu perkataan dan mengikut apa yang terbaik. Siapa tu nombor dua? Dia hanyalah nilai tambah. Dia profesor, nilai tambah. Ya, dia adalah seorang yang itu nilai tambah. Tetapi asas yang kita belajar daripada surah Al-Jin, ya, istama'a. Jin mendengar. Tak tahu siapa yang bercakap. Jin masuk Islam sebab terdengar Quran yang dibacakan oleh seorang lelaki. Abdullah. Lam maqama Abdullah. Sebenarnya yang baca itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin tak kenal dia tu siapa. Selebriti ke tidak. Tetapi jin masuk Islam kerana perkataan itu memberikan kesan. Suratul Sajdah. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha. Diberi peringatan. Siapa beri peringatan? Fi'lun mudhari'. Fi'lun madin dzukkiru mabniyu lil majhul. Dzukkiru, dijahilkan pelaku, dijelaskan perbuatan. Maksudnya apa? Dia tak tahu siapa yang bagi peringatan, tetapi dzukkiru, dia akan ambil saja manfaat daripada sesiapa sahaja yang memberikan peringatan. Dalam Al-Quran ada surah Ar-Rum, sedangkan Romawi menyembah Jesus. Adakah tidak ada kebaikan daripada bangsa Romawi? Dalam Al-Quran
Penuh dengan perintah bermusafir. Adakah kita hanya bermusafir dalam kalangan negara-negara Islam? Kalau kita pergi Jepun, diorang bukan orang Islam, kita tak boleh belajar daripada diorang. Sejak bila Quran menyuruh kita kepada jumud dan tertutup fikiran? Belajarlah walaupun daripada non-Muslim apa yang baik. Seperti yang disebut oleh Muhammad Iqbal. Wallahu alam lah. Ya, Muhammad Iqbal ke siapa kata, saya pun dah tak ingat. Ra'aitul Islam bidunil muslimin fil gharab. Wa idza raja'tu ila Misra fara'aitul muslimin bidunil Islam. Saya tak terjemahlah, nanti Aina terjemahkan Aina terjemahkan apa saya sebut tadi, ya. Insya-Allah. Okey, jadi saya harap itulah komentar saya. Okey, ada lagi tak? Baiklah, terima kasih Ustaz. Jadi kita teruskan lagi. Malam ni banyak soalan kita dapat daripada penonton. Aina, terjemah dulu tadi Aina. Boleh terjemahkan? Ra'aitul Islam bidunil muslimin fil gharab. Wa idza raja'tu ila Misra fara'aitul muslimin bidunil Islam. Tak dapat Ustaz. Tak dapat, tak apa. Okey, okey. Okey, teruskan. Baiklah, kita teruskan. Jadi insya-Allah soalan yang seterusnya daripada saudara Muhammad Afif Azhan, iaitu Ustaz, apa tips menghadapi tomahan dan tuduhan yang barangkali hanya sekadar tuduhan? Seterusnya saya sebut sekali 2 soalan lah untuk Ustaz. Yang kedua iaitu apakah persediaan atau ciri terbaik bagi membentuk profil pendakwah yang berjaya? Okey, saya tak boleh 2 soalan serentak, saya kena fokus. Balik pada tadi Aina. Soalan Muhammad Afif Azhan iaitu Afif Azhan. Apakah tips menghadapi tomahan dan tuduhan yang barangkali hanya sekadar tuduhan? Kalau sekadar mulut liar, perli, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat hamba Ar-Rahman yang diberikan Allah rahmat bila disergah dan diherdik oleh mulut-mulut yang nak perli dan mengketawakan dia, yataghamazun, memberikan isyarat mata. Orang-orang mukmin tak akan balas. Orang baling batu, dia akan baling buah. Orang-orang mukmin tak akan balas. Ya, maka kalau ia sekadar tuduhan yang tidak mengaibkan, tidak membabitkan maruah diri, tidak membabitkan fitnah, tidak membabitkan ifki, maka tak payah layan. Tunjukkan jiwa besar kita. Tunjukkan jiwa besar kita yang kita tidak terasa dengan mulut-mulut liar, kerana kita takkan boleh tutup mulut musuh-musuh kita, pengkritik-pengkritik kita. Ambillah sikap Nabi Yusuf alaihissalam, ya, iaitulah baginda apabila diperli dan dituduh mencuri. Surah Yusuf, muka surat 244 pada ayat 77. Qalu in yasriq faqad saraka akhul lahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Ada benda kita kena cakap dalam hati je. Jangan update kat Facebook. Jangan update kat Facebook. Dia hanya memburukkan keadaan sahaja. Adalah satu kelemahan jiwa bagi pendakwah bermain di ruangan komen. Sedangkan yang komen tu fake account. Kita tak tahu siapa yang duk maki tu. Tak payah layan lah tuan-tuan. Ya, move on dengan agenda yang kita nak bawa dan seterusnya terima teguran untuk membaiki diri kita. Kerana at the end of the day, kita kena terima hakikat kita tidak sempurna. Ya, Allah maj'alni ya khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidhni amma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Doa Tok Guru Ni Aziz yang selalu saya ingat dan selalu saya cuba untuk jadikan pegangan hidup. Allah maj'alni khairan mimma yazunnun. Ini doa kita pada musuh kita. Allah maj'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidhni amma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Tuhan, jadikan aku lebih baik daripada prasangka mereka. Dapat mereka lihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. I prove, saya buktikan pada musuh saya benda yang mereka tak sangka. Wala tu'akhidhni amma yaqulun. Jangan kau jadikan aku orang yang membenarkan tomahan mereka.
waghfir li ma la ya'lamun, ampunkanlah aku pada benda yang diorang tak tahu. Yusuf memilih untuk berdiam diri kerana dia ada maslahat yang lebih besar. Dia nak tegur pada waktu yang lebih baik. Buat masa ni, kalau dia tegur direct, dia hanya membantukan proses dia nak tarbiyah adik-beradik dia. Tetapi saudara yang bertanya, kalau anda dituduh membabitkan fitnah, anda kena bersuara. Ini juga akhlak daripada Nabi Yusuf AS. Surah Yusuf pada ayat ke-26 muka surat 238. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf bersuara dengan tegas, mengatakan dia yang memfitnah saya, dia yang menggoda saya. Yusuf berani bersuara walaupun pada majikannya sendiri. Peduli apa pada dia akan dibuang kerja? Kerana ini adalah soal maruah diri. Jadi ada situasi kita berdiam diri, ada situasi kita mempertahankan diri. Okey? Okey, next soalan. Abang nanti bagi balik handset ke Abi Abi nak guna tu. Baiklah. Soalan siapa tadi? daripada Cik Puan Akilah Jeffrey tadi. Saya nak tanyalah, apakah persediaan bagi membentuk profil pendakwah yang berjaya? Jadi kita kena make up profil Facebook kita elok-elok. Tak, gurau je. Apakah persediaan bagi membentuk profil picture? Jap. Jangan padam lagi. Profil apa tadi tu? Profil pendakwah yang berjaya. Profiling. Membentuk profil pendakwah yang berjaya. Puan Akilah Jeffrey ataupun Cik Akilah Jeffrey, persediaan untuk membentuk profil, banyak nak sembang benda ni, tapi saya sebut pada pendapat saya lah, yang paling utama adalah, bagi saya lah, paling utama adalah amanah. Kita kena beramanah dengan apa yang kita cakap. Ya, terima kasih bang, nanti. Okey. Ya. Bagi saya tak ada makna saya banyak baca tafsir, banyak mengajar Quran pada orang, kalau isteri dan anak-anak kita tak dapat rasa kasih sayang daripada kita. Kau ajar apa pada manusia sebenarnya? Kalau keluarga dan isteri kat rumah yang lebih tahu engkau yang sebenar. Mereka lebih tahu engkau yang sebenar. Ya. Ada loceng? Okey, sekejap lagi Abi tengok. Abi nak habis dah. Okey. Ya, jadi sebagaimana saya sebut tadilah, kita kena, you will never walk alone. Itu Liverpool. You must walk the talk. That's the point. Sebab itulah para sahabat, diorang tak akan berganjak pergi pada 10 ayat seterusnya selagi mereka tidak memahami dan tidak mengamalkan 10 ayat yang mereka sudah berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kualiti penghayatan dan pengamalan, bukan kuantiti. Jadi profil pendakwah yang baik adalah bukan terletak kepada profile picture ataupun makeup, penampilan, appearance, jumlah followers, jumlah subscribers. Bagi saya ini semua kulit yang takkan bertahan lama kalau isinya punah dan rosak. Maka dalam hidup kita jangan jadi apa yang disebut dalam suratul Munafiqun, di mana kalau mereka beri ucapan, kau akan kagum wahai Rasulullah. Kerana mereka adalah influencer yang begitu hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Muka surat 554, surah yang ke-63, suratul Munafiqun. Kita tujukan surah ni kepada kita, Syahri Abdul Rahman. Kau mungkin ada ciri tu, Syahri, di mana ucapan fasih tetapi kosong kat dalam. Engkau tidak ubah seperti khusyubun musannadah. Ya, iaitulah tidak ubah seperti kayu yang disandarkan, yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan membantu ya Puan apa tadi, Puan Akilah tadi yang bertanya. Baiklah. Seterusnya, soalan daripada saudari Fatin Fuad. Assalamualaikum Ustaz, bila kita berdakwah tidak semua orang akan menerima dakwah kita dengan baik. Bagaimana kita nak hadapi kata-kata yang menggurus hati dan membina semangat untuk kekal berdakwah?
saya mencadangkan kepada Puan Fatin Fuad ataupun Cik Fatin Fuad menjadikan surah Nuh sebagai pengubat jiwa yang lara. Saya meyakini dalam banyak-banyak surah ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah beri kepada surah Nuh. Nabi SAW tidak pernah menyebut tentang fadilat surah Nuh boleh merawat jiwa kepada para pendakwah, tetapi tadabbur. Tadabbur yang berlaku daripada inna arsalna nuhan ila qaumih hinggalah kepada ayat-ayat wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Kepada puan yang bertanya tadi, kalaulah saya boleh membantu, maka boleh buka YouTube Tadabbur Center. Saya ada beri kuliah tentang tafsir surah Nuh. Harapan saya, bila puan terasa dengan kata-kata kesat, maka surah ini merawat jiwa anda. Ayat 7, puan kena ulang banyak kali. Sebab pengulangan memberi kekuatan. Pengulangan memberi kekuatan. Bahawasanya, anda bukan orang yang pertama dihamburkan dengan perkataan kesat. Perkataan-perkataan yang menyebabkan kita lemah semangat. Tiada yang lebih dahsyat pengalaman dakwah, melainkan insan 950 tahun memilih untuk meneruskan dakwah walau apa pun keadaan. Motivasi apakah yang ada pada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi baca surah Nuh, insya-Allah kita akan dapat kekuatan. Okey, ada lagi? Baiklah. Boleh ke Ustaz kita teruskan lagi dengan soalan? Boleh, saya boleh insya-Allah. Saya InsyaAllah. beramanah dengan masa yang diberikan sampai jam 11. Baik. Jadi untuk soalan yang seterusnya daripada saudari Nur Nabilah Husna, iaitu bagaimana nak laksanakan amal ma'ruf nahi munkar sedangkan diri kita sendiri tidak terlepas daripada melakukan dosa. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, seingat saya dalam Suratul A'raf, di mana Allah Ta'ala menyebut innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Kebaikan yang kita buat, surah yang ke-11 ayat 114. Ya. Walaupun ayat itu memberikan makna al-hasanat itu adalah solat yang dikerjakan, adalah hasanat, boleh menghapuskan dosa-dosa, tetapi kerana Allah menyebut hasanat, ia terbuka kepada makna lain seperti melakukan dakwah, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita memang ada banyak dosa. Dan kerana banyak dosa lah kita menyuruh orang lain meninggalkan dosa. Bila kita berdakwah, menyuruh orang lain meninggalkan dosa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kerana innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan dakwah yang kita lakukan mudah-mudahan menghilangkan dosa-dosa kita yang lampau. Tetapi, jangan berdakwah tanpa ilmu. Ya, saya ada banyak dosa dan Ustaz Syahri kata untuk menghilangkan dosa-dosa berkenaan, saya kena bantu orang lain meninggalkan dosa. Supaya Allah ampunkan dosa saya. Sebab kita kena ingat, perkara nombor satu untuk Allah ampunkan dosa, bukan berdakwah. Berdakwah nombor dua. Benda nombor satu bila kita buat dosa adalah istighfar 70 kali sehari sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. And then baru melakukan dakwah. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi, jangan berdakwah tanpa ilmu. Kalau nak berdakwah dalam keadaan tak ada dosa, maka tak ada sesiapa yang akan melakukan dakwah. Kita nak letak kat mana cerita ahli-ahli sihir Fir'aun dalam surah Asy-Syu'ara? Mereka menyeru kepada ratusan ribu rakyat Mesir agar beriman kepada Musa dan Harun. Tinggalkanlah Fir'aun yang mengaku Tuhan. Itu apa tu kalau bukan dakwah? Dan mereka buka mulut selepas sujud, tak tahu 30 tahun hidup syirik Allah ampun ke tidak. Dosa diorang. Tapi diorang dah berdakwah.
Kalaulah nak tunggu dosa terampun, baru nak buka mulut berdakwah, ahli-ahli sihir Firaun takkan mati dibunuh oleh Firaun syahid. Kerana mereka tidak keluarkan kenyataan membenarkan Musa dan Harun. Ya, sama ada kerana takut Firaun ataupun takut pada dosa aku banyak lagi ni, dosa aku banyak lagi, aku tak boleh menyuarakan kebenaran sebab aku ada banyak dosa. Kerana kita banyak dosa lah kita bantu orang lain meninggalkan dosa. Apa kata pepatah? Islah nafsak wad'u ghairak. Sementara kita membersihkan diri kita, kita melakukan dakwah kepada orang lain. Menariknya surah Nuh. Sekali lagi surah Nuh. Allah sebut 90% dakwah kepada manusia, lagi 10% Rabbi ghafirli wali walidayya. So dia kena seimbang. Dakwah mesti didahulukan sebab kita nak lebih ramai orang menjadi baik daripada semalam. Pada masa yang sama, kita kena jadi orang yang membersihkan hati kita daripada penyakit dengan istighfar. Cantik Allah Ta'ala paparkan dalam surah Nuh. Keseimbangan antara dakwah pada orang lain di samping menginsafi kamu ada banyak dosa. Sebab itulah Rasulullah sibuk berdakwah di siang hari malam, bengkak-bengkak kaki beristighfar, bertahajud. Wallahu a'lam. Okey. Baiklah. Untuk soalan seterusnya, soalan daripada saudari Asiah Amani, iaitu apakah pendapat Ustaz mengenai rancangan realiti dakwah yang melahirkan ramai ustaz selebriti? Adakah ia membawa lebih banyak kebaikan berbanding keburukan? Kebaikan lebih banyak atau keburukan lebih banyak itu subjektif. Puan Asiah Amani, pendapat saya itu subjektif. Itu relatif. Dia bergantung pada orang tu. Satu orang yang ada pengalaman buruk dengan PU, dengan da'i, dengan imam muda, dia akan melihat program itu buruk. Tetapi saya tak perlu sebutkan nama, guru saya seorang PU. Sahabat saya seorang imam muda. Dan murid saya seorang da'i. Jadi, setiap orang ada perspektif masing-masing. Berdasarkan cerita yang berlaku kepada hidupnya. Maka bagi saya, kita tak perlu nilai program. Baik ke, buruk ke, kalau tak ada dawabit. Kita kena beri perhatian kepada dawabit ataupun apa disebut sebagai panduan. Apa pun program, kalau ikut panduan, maka ia baik. Apa program, kalau tidak ikut panduan, ia tidak baik. Soal produk kepada program berkenaan, itu wallahu a'lam. Program berniat baik dan mengikut panduan. Maka kita beri nilaian yang adil berdasarkan program itu ikut dawabit ke tidak. Contoh, kalau program itu melahirkan pemidato yang membaca hadis palsu is okay, maka bagi saya program itu gagal. Kalau juri-juri tidak menegur penggunaan hadis palsu. Tetapi ternyata sahabat saya juga yang menjadi juri. Dan mereka menegur. Seandainya tidak menekankan soal sumber. Jadi program itu baik ke buruk, dia bergantung kepada kita kena sepakat dulu apa garis panduan. Baru kita nilai. Program boleh muncul macam-macam. Dulu namanya Imam Muda. Kemudian namanya Pencetus Ummah. Kemudian namanya Da'i. Dan akan ada lagi pelbagai program-program realiti. Apa pun program, kalau kita ada garis panduan, dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti dalam hal-hal agama, seperti JAKIM dan seumpama dengannya, insya-Allah kita menilai setakat itu. Apa dalam hati orang, jangan nilai. Apa yang berlaku kepada produk yang keluar daripada program yang katakan program itu bagi kita baik kerana ikut dawabit, tetapi biasalah. Bumi Mesir boleh keluar Nabi Musa, bumi Mesir boleh keluar Firaun. Itu normal lah manusia. Dari rumah Nabi Nuh, keluar anak beriman. Dari rumah Nabi Nuh, keluar anak tak beriman. Itu normal. Manusia tidak selamanya boleh istiqamah.
Jadi apabila berlaku kelemahan-kelemahan tertentu, maka kita jangan terlalu tergesa-gesa dan gopoh. Kita kena kekal berakhlak untuk berkata, ia berlaku pada satu orang. Tetapi belum tentu kepada semua orang. Sejak bila kita diajar untuk generalisasi? Quran pun mengecualikan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, Quran sendiri ada pengecualian. Saya tak ingat ayat mana, tetapi ada sebahagian daripada ahli kitab yang baik. Allah tidak judge secara umum. Ya, memanglah benar kerana rosak, kerana nilai setitik rosak susu belanga. Tetapi kita yang berdepan dengan kelemahan-kelemahan yang berlaku kepada program-program reality TV, kita dalam komentar kena berakhlak dan mengambil sikap pertengahan. Tidak terlalu cepat mencemuh dan tidak pula terlalu memuji. Program reality TV yang melahirkan influencer atas nama dakwah, ada kebaikan, ada keburukan. Yang baik kita galakkan, yang buruk kita nasihatkan. Itu saja saya punya komentar, wallahu alam. Ada lagi yang lain-lain? Okey, insyaAllah kita akan sebutkan lagi dua soalan yang terakhir. Jadi daripada Wan Luqman Hakim, iaitu Assalamualaikum Ustaz. Sebagaimana kita tahu isu baru-baru ni mengenai isu seorang pendakwah selebriti. Jadi ada segelintir netizen yang mengeluarkan statement bahawa mereka sudah tidak lagi mempercayai para-para da'i, para-para PU, para-para ustaz. Jadi apakah tindakan yang perlu kita lakukan, Ustaz, sebagai seorang pendakwah apabila menghadapi situasi seperti ini? Wallahualam. Silakan Ustaz. Dalam negara kita Malaysia ada macam-macam isu. Isu membabitkan pendakwah selebriti, isu membabitkan ahli politik, isu membabitkan orang bisnes. Seorang pejuang yang tulen, hidupnya ada prinsip yang dicorak oleh Quran dan Sunnah. Sejak bila pendakwah yang tulen, hidupnya dipengaruhi oleh isu? Jadi bergeraklah, move on dengan pencerahan dan pedoman-pedoman didikan daripada wahyu. Apa pun terjadi di luar sana, ambil ibrah untuk diri. Bukan untuk menambahkan maki dan caci. Jangan buat dosa dengan isu yang berlaku. Ya, pelihara lidahmu dan jari jemarimu daripada mengulas sesuatu isu tanpa ilmu. Dan di akhirnya, peganglah pada surah 53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu terlalu menganggap diri kamu bersih daripada dosa. Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Allahu Akbar, indah ayat ni kerana ada unsur keseimbangan. Pertama, kerana orang lain melakukan kelemahan, jangan kamu sangka kamu boleh ambil kesempatan. Jangan kamu mendabik dada menunjukkan engkau lebih kudus daripada dia. Jangan engkau rasa engkau malaikat dan dia sekarang adalah ahli neraka. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dan tantah dia bertaubat, dia lebih mulia. Dan engkau yang mengambil kesempatan dihina oleh Allah. Dia barangkali bertaubat. Kita tak tahu. Maka jangan terlalu mengecam. Ya. Jadilah netizen yang baik. Ya. Jadikan suratul Hujurat sebagai akhlak kita berdepan dengan apa-apa isu dalam negara. Mahasiswa, isunya adalah program reality TV. Tapi satu hari nanti, anda menjadi rakyat Malaysia yang mengundi Parlimen dan DUN. Ahli politik pula apa berlaku kat Perak. Kan? Jadi anda mula jadi fed up dengan politik. Tadi fed up dengan program reality. Kita hidup ada prinsip. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh isu. Iman kita memang naik turun. Tetapi Quran berfungsi untuk menaikkan iman. Sejak bila isu kat luar menentukan iman kita naik turun?
Jadi itulah sedikit nasihat saya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Puan Nur Nurul, saya rasa boleh paparkan soalan beliau, kita jangan miss selagi masa masih ada, kalau Aina okey lah. Ustaz, terdapat segelintir pelajar yang tidak suka mengaku dirinya dari pengajian Islam kerana rasa malu bila berdepan dengan pelajar-pelajar daripada bidang lain. Sehingga kadang-kadang mengaku diri sebagai pelajar pengajian Islam liberal. Ada banyak faktor bagi saya seseorang malu-malu nak mengaku pengajian Islam. Antara faktor seseorang malu-malu nak mengaku dia daripada bidang pengajian Islam, khususnya bila berada dalam khalayak, ya, kawan-kawan yang outspoken, bercakap kritik saja. Level confident tak payah sembang. Mikrofon tak boleh tidur kalau tak pegang. Saya pernah duduk dalam dunia HS, Human Sciences, yang mana mahasiswa-mahasiswinya punya level confident tinggi, ahli sosial yang sangat baik. Kalau bab-bab menggerakkan persatuan, 2-3 pagi diorang boleh meeting lagi. So kita nak kata kita ni pelajar ARK, rasa malu. Sebab apa? Sebab dah jadi image, dah jadi stigma. Pengajian Islam ni malu-malu. Pengajian Islam ni dia bercakap tu, dia fikir 2-3 kali nak cakap. Mikrofon ni dia tak nak riak. Meeting mana boleh 2-3 pagi, memang tak boleh pun. Tetapi bagi saya, kalau kita nak ubah pandangan orang kepada pelajar pengajian Islam, perubahan pandangan orang kepada pelajar pengajian Islam mesti bermula daripada kita. Kalau kita tak seronok dengan keadaan pelajar-pelajar pengajian Islam sekarang, yang rata-rata, ya, tak berani bagi pendapat, malu-malu, katakan begitu ya, katakan begitu, ada sindrom, ya, ada satu penyakit di mana tak berani nak bersuara. Itu tak apa lagi, tapi bila dinisbahkan kerana ajaran agama mengajar malu, yang tu saya pun jadi panas. Sejak bila agama mengajar kita malu-malu daripada bersuara, tak bercakap langsung dalam mesyuarat? Tak kena macam tu. Jadi, anda bila berdepan dengan situasi bad impression orang pada pengajian Islam, anda kena buktikan good impression. Anda boleh bercakap bahasa Inggeris. Anda boleh sembang falsafah. Jadi ambil kesempatan tu untuk anda improve diri anda. Sebab asasnya adalah, kalau saya tak boleh ubah kawan-kawan saya dalam pengajian Islam, kalau saya tak boleh ubah rakan-rakan sebilik saya yang bidang ARK, saya ubah diri saya. Hopefully kerana saya, 10 orang daripada fakulti lain akan punyai satu persepsi, wow, dia boleh cakap Korea. Aku tak sangka, kita ni minat filem Korea. Dia boleh cakap Korea. Budak pengajian Islam boleh cakap Korea. Dia punya komputer lebih daripada kita. Jadi, kita akan dilihat pemenang oleh musuh-musuh kita bila kita ada benda yang dia tak ada. Jadi, kena kenal pastilah apa yang musuh-musuh kita duk kata, yang kita kena ada untuk menang ke atas mereka. So, dengan potensi, dengan bakat, dengan kemahiran-kemahiran tertentu, anda akan menang, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam, itulah komentar saya serba sedikit. Mungkin dah tak ada soalan kot. Setakat saya duk baca-baca ni. Ada lagi? Takut ada yang terlepas. Alhamdulillah. Kita teruskan Boleh. lagi satu soalan, boleh Ustaz? Okey, baiklah. Soalan daripada saudara Zaid Husaini, iaitu, Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya, bila berdakwah, penekanan berkenaan berkesanan dakwah menjadi satu keutamaan atau tidak? Bila berdakwah, Jadi melalui, adakah penekanan kepada keberkesanan? Adakah keberkesanan itu faktor penting? Baik, terima kasih Zaid Husaini. Minta maaf.
segelintir khutbah Jumaat mengubah anda ataupun tidak? Ada perkara perlu kita bawa perubahan kepada segelintir khutbah Jumaat kerana kita ada banyak model khutbah Jumaat yang memberikan kesan. Bagi saya, seminggu sekali, bila bertemu di masjid seluruh kaum muslimin, pemimpin-pemimpin rumah tangga, anak-anak lelaki yang bakal mewarisi negara, 20 minit sekejap nak saya jaga. Sekejap Jadi masalah khutbah Jumaat bukan masalah kebenaran. Masalah khutbah Jumaat segelintir adalah masalah keberkesanan, menyampaikan kebenaran. Surah Yasin menjelaskan slogan perjuangan 3 orang Rasul, wa ma alaina illal balaghul mubin. Allah dahulukan balagh. Balagha sampai ke dalam hati. Sebab itulah para Rasul dikurniakan Allah fatanah. Kebijaksanaan nak faham psikologi manusia. Kenapa Nabi Nuh berdakwah waktu malam? Menyebut malam baru siang. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia sebut malam dulu baru siang. Kenapa? Semuanya ada kaitan dengan psikologi. Jadi seorang Rasul sangat menekankan balaghah. Macam mana nak boleh sampai? Quran sendiri turun dengan pelbagai saiz. Ada saiz surah pendek, ada saiz surah panjang, ada ayat pendek-pendek, ada ayat panjang-panjang. Ayat pendek sesuai dengan orang Mekah. Ayat panjang sesuai dengan orang Yahudi Madinah. So kena ambil kira siapa mad'u kita kat depan. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap pada manusia dengan memahami manusia. Kadar pemikirannya. Keberkesanan adalah sunnah dalam dakwah para anbiya. Tetapi ada orang tidak seimbang. Bang, kejap Abi nak habiskan. Keberkesanan dan kebenaran. Dua-dua kena sekali. Dia tak boleh kebenaran tanpa keberkesanan. Nanti jadi khutbah. Dan dia tak boleh keberkesanan tanpa kebenaran. Macam pidato-pidato motivator daripada Kristian. Bercakap boleh menyebabkan kita menangis. Tetapi di akhirnya menekankan kefahaman yang salah tentang agama. Jadi kita kena seimbang. Jadi itu sajalah daripada saya. Anak-anak pun dah melakukan pemberontakan di sana sini sebab mama dia ada kerja malam ni. Saya jaga anak-anak malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak MAUM. Saya masih meraihkan kalau ada soalan. Okey dah, baiklah. Saya kira mungkin penjelasan daripada Ustaz, daripada pelbagai soalan daripada kawan-kawan kita tadi, ada yang sudah terjawab secara tidak langsung. Jadi terima kasih diucapkan. Mungkin selepas ni para peserta boleh ikuti perkongsian Ustaz di mana-mana program, insya-Allah, untuk tambahkan lagi kefahaman. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke penghujungnya. Akhir sekali mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kesimpulan yang disertai dengan nasihat dan semangat untuk terus melakukan dakwah kepada para penonton umumnya dan kepada mahasiswa secara khususnya. Jadi silakan Ustaz. Saya minta maaf kalau suara anak saya menangis. Saya akan bagi kesimpulan, bagi rumusan. Bukan rumusan, saya nak bagi pesanan. Betulkan niat kita berdakwah. Kita sudah melalui zaman, saya sebenarnya pernah melalui zaman berdakwah kerana wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ia adalah suruhan daripada Quran dan Sunnah. Sememangnya dakwah dilakukan kerana seruan daripada Quran. Ya. Okey ke line? Tersangkut sikit tadi Ustaz. Okey, sekarang boleh teruskan? Okey. Boleh. Minta maaf ya. Tetapi kalau kita berdakwah hanya kerana dalil-dalil Al-Quran yang tidak dihayati, yang hanya dihafal sebagai silibus usrah, yang tidak berbekas dalam hati, pendakwah akan jadi tidak istiqamah. Semoga Allah golongkan saya daripada orang istiqamah dan saudara-saudari semua.
agar kita hidup dengan dakwah di mana-mana saja kita berada. Sebagaimana definisi dakwah saya sebutkan tadi, maka kena ada inside out, bukan outside in. Outside in, anda berdakwah kerana faktor persatuan suruh. Outside in, anda berdakwah kerana nanti apa kata orang. Kalau saya tidak berdakwah. Tetapi anda juga memerlukan faktor inside out. Saya berdakwah, pertama sekali, saya nak belajar bercakap. Saya berdakwah sebab saya nak belajar faham orang. Saya berdakwah sebab saya nak... So, kita kena ada statement-statement tu. Dan statement-statement tu tidak boleh dipengaruhi oleh audience. Kalau kita berdakwah nak ubah orang, nak ubah negara, nak ubah universiti, anda lah orang yang akan kecewa. Sebab anda tak capai apa yang anda nak. Jadi betulkan motif kita berdakwah. Anda target 100 orang datang ke Dewan. Tiba-tiba yang datang 2 orang. Tetapi kenapa anda boleh bertenang walaupun 2 view saja? Sebab anda telah meletakkan objektif saya berdakwah malam itu adalah saya dapat belik kitab tafsir sekian. Saya dapat belik Rahib Maktum. So statement, benefit statement itu menyebabkan anda akan dapat tanpa mengambil kira audience. Jadi kena ada kemahiran untuk redefine your compass. Definekan balik elok-elok. Saya berdakwah untuk apa sebenarnya? Ya, kerana Allah. Tetapi ada beberapa manfaat saya nak belajar daripada dunia dakwah. Ingat ya, dunia perkahwinan, dunia kerjaya, sekarang saya duduk dalam 2 dunia ini. Dunia kerjaya, dunia perkahwinan, Aina, Fatimah ya, sangat menumpang dunia dakwah. Kalau dalam dunia dakwah, dalam dunia PMI, anda belajar mengendalikan mesyuarat dengan baik, insya-Allah bila berkahwin, anda akan pandai untuk berbincang dengan isteri anda. Anda akan boleh memimpin organisasi 10 orang staf. So, jangan underestimate pengalaman berdakwah co-curriculum, ilmu tak ada dalam kelas, sepanjang anda terbabit dalam PMI. Wallahualam, terima kasih banyak-banyak kepada Aina dan semua yang jemput pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, saya simpulkan apa yang daripada Ustaz jelaskan sebagai kesimpulan tadi, iaitu kita kenalah betulkan niat untuk berdakwah ni. Bukan saja kita nak ikuti suruhan tuntutan dakwah yang dalam Al-Quran ataupun hadis, malah kita kena hayati dan kita hayati dan kita amalkan, insya-Allah. Jadi dengan kesimpulan dan nasihat dari Ustaz Syahari sebentar itu tadi, maka berakhirlah forum One Step Closer to Mad'u Siri 1 yang bertajuk memanfaatkan media sosial sebagai pentas dakwah. Akhir kata, mohon ampun dan maaf dari saya, Aina Sanusi, sepanjang mengendalikan forum pada malam ini. Semoga kita semua diberikan kefahaman dan dapat menyampaikan serta mengamalkan ilmu yang kita timba pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekian sahaja daripada saya kembalikan semula majlis kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahari bin Abdul Rahman kerana sudi berkongsi ilmu buat kita semua pada malam ini. Tidak lupa jutaan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin penonton yang hadir pada malam ini. Dengan berakhirnya sesi farid itu tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Jutaan kemaafan daripada pihak majlis jika terdapat sebarang kekurangan. Sesungguhnya kelemahan itu datang daripada diri kami dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Saya akhiri pantun hadis ini dengan 2 rangkap pantun. Facebook Live, tempat bertemu, girangnya rasa berada dalam majlis ilmu. Baliklah pelajar Aqsa membaca ilmu, jagalah agama, teguhkan imanmu. Di atas talian kita bersua, berkongsi rasa dan hati. Salam perpisahan untuk semua. Lain hari bersua lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.